الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وقضى بما يريد حكمة وحكما أنعم بالنعم ابتلاء وامتحانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حيثما كنتم فإن الله يعلم سركم وعلانيتكم. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Berpegang teguhlah kepada janji Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita saling kasih mengasihi sesama manusia. Semoga kita tergolong di kalangan mereka yang beriman dan berhikmah. Saudaraku yang dirahmati Allah, apabila kita membuka lembaran Al-Quran, kita akan dapati satu kalimah yang seringkali disebutkan Allah yang Maha Bijaksana. Kalimah ini muncul hampir 20 kali di dalam Al-Quran. Kadang-kadang kalimah ini digandingkan dengan kalimah Al-Kitab, dan kadang-kadang pula ia dinyatakan secara bersendirian. Kalimah yang saya maksudkan di sini ia adalah Al-Hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Surah An-Nahl ayat ke-125. Saudaraku yang dirahmati Allah, ayat yang baru dibacakan sebentar tadi merupakan panduan ilahi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya agar memerhatikan dua perkara yang penting dalam berdakwah. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahawa tujuan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal untuk mencapai keridhaan serta rahmatnya. Oleh kerana itu, saudara, seharusnya niat dan tujuan seorang mukmin tatkala menyampaikan agama adalah untuk membawa dan membimbing manusia ke jalan Tuhan, bukan tujuan-tujuan yang selain darinya, seperti membawa insan ke jalan-jalan yang berbagai ataupun kepada agenda-agenda kelompok tertentu. Perkara yang kedua yang perlu diperhatikan setiap mukmin tatkala menyampaikan agama adalah dengan menggunakan pendekatan yang efektif dan bijak di saat menyeru mereka ke jalan ilahi. Namun saudaraku, bilakah agaknya kita berjaya menerapkan hikmah dalam penuturan dan pergerakan kita? Menurut ulama, apabila seseorang berjaya meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai, itu bermaksud ia berjaya mencapai aspek hikmah. Dari itu jelas bagi kita bahawa tiada kerugian
yang akan menimpa seseorang yang sentiasa memastikan aspek hikmah dalam pergaulannya. Seorang mukmin yang sering memerhatikan aspek hikmah dalam pergaulan, beliau lebih cenderung untuk memastikan bahawa apa yang beliau laku ataupun katakan mudah difahami dan diterima insan lain. Perhatikan saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada berbagai firman-firman-Nya menegaskan bahawa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan semuanya mampu difahami dan digarap minda insan biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, liqaumi ya'qilun, dan juga liqaumi yatafakkarun, yang bermaksud bagi orang yang berakal dan juga bagi kaum yang memiliki pemikiran. Maka contohilah pendekatan Al-Quran ini dalam pergerakan, dalam pergaulan dan penuturan kita. Acap kali kita menyampaikan sesuatu hanya kerana kita merasakan ia perkara yang kita anggap penting serta perlu disampaikan kepada pihak yang lain, tanpa memikirkan kesan masa macam ataupun perasaan dan perspektif insan lain. Sebagai contoh, bayangkan anda solat bersebelahan dengan seseorang yang terlupa untuk mematikan telefon bimbitnya atau meletakkan telefon bimbit pada silent mode. Lalu telefon bimbitnya berbunyi ketika solat berjemaah sedang didirikan di dalam masjid. Bagaimanakah reaksi anda terhadap beliau? Adakah anda akan memarahinya sejurus selepas selesai solat, atau adakah anda akan berdiam diri sahaja? Lihat pula pendekatan berhikmah Nabi Muhammad SAW tatkala seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami radhiyallahu anhu mendoakan orang yang bersin di dalam solat dengan bacaan yarhamukallah walaupun beliau berada di dalam solat. Perhatikan adab yang dipaparkan Nabi Muhammad SAW dalam menegur setelah selesai solat. Muawiyah berkata, setelah Rasulullah SAW selesai mengerjakan solat, maka saya tidak mendapati seorang pendidik sebelum atau sesudahnya yang lebih baik cara didikannya daripada baginda SAW. Demi Allah, beliau tidak mengherdik, beliau tidak memukul, atau beliau tidak mencela saya. Beliau hanya mengatakan, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Quran. Yang bermaksud, sesungguhnya solat ini tidak sepatutnya mengandungi percakapan manusia. Ia hanya mengandungi tasbih, takbir dan pembacaan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahawa pendekatan yang digunakan Rasulullah SAW dalam usaha menegur seorang yang tidak tahu bukanlah pendekatan mengherdik atau mencela, tetapi pendekatan yang beliau gunakan adalah pendekatan yang lembut dan berhikmah. Saudaraku sekalian, ketahuilah bahawa golongan yang melakukan kesalahan disebabkan kejahilan tidak sama dengan golongan yang melakukannya dalam keadaan dia mengetahui perbuatan tersebut adalah salah. Kadang-kadang ketegasan diperlukan dalam sebahagian situasi, dan kadang-kadang pula pendekatan yang lembut adalah lebih efektif dan berkesan. Kadang-kadang yang pula pendekatan berdiam diri adalah lebih wajar diambil, terutama jika usaha untuk memberikan bimbingan boleh membawa kepada kemudaratan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang ingin dicapai.
Seorang Muslim hendaklah bijak memilih pendekatan yang sesuai dalam usaha membimbing manusia ke jalan Tuhan. Justru usaha membimbing manusia ke jalan Allah haruslah sesuai dengan keadaan, peringkat pemahaman dan penerimaan serta tahap ketaatan seseorang. Saudaraku ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Suatu lagi aspek insan yang memerhatikan hikmah dalam pergaulan dan interaksinya adalah tatkala dirinya berbahas atau berdiskusi, beliau akan memilih cara yang lebih baik, lebih-lebih lagi ketika berhadapan dengan orang lain yang berbeza dari sudut pegangan dan orientasi. Jika berlaku demikian dan dia merasakan perlu untuk berbahas dan berdiskusi, maka agama Islam mengizinkan, tetapi dengan syarat hendaklah menggunakan cara yang lebih baik dan sudut pilihan kata-kata, gerak-gerik dan menahan emosi di saat dia mengemukakan hujah-hujah dan keterangan. Tujuan akhirnya bukan untuk menentukan siapa yang menang atau siapa yang kalah, akan tetapi tujuan kita semua adalah demi mencari kebenaran serta membimbing insan ke jalan Tuhan. Inilah kemuncak adab berikhtilaf yang menjadi pegangan para ulama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah diriwayatkan berkata, tidak pernah aku berbahas ilmu dengan seseorang melainkan aku tidak menghiraukan sama ada kebenaran itu timbul pada lisan aku ataupun pada lisannya. Maka bandingkan saudaraku pendekatan berhikmah ini dengan pendekatan sebahagian insan zaman ini. Kadang-kadang berteganguran, saling berbalas hujah dan tumahan di media sosial demi menegakkan benang yang basah. Na'udzubillah min dzalik. InsyaAllah pada khutbah yang akan datang aspek-aspek yang lain, sikap hikmah dan akan dibahaskan. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, di samping kita bergembira menyambut Hari Raya Idul Fitri, jangan kita terlupa kepada sebahagian saudara kita yang tidak dapat bergembira di bulan yang mulia ini disebabkan peperangan dan kekecohan yang melanda rantau tersebut. Kita menyaksikan melalui laporan media keadaan pelarian Syria yang amat menyayat hati. Mereka kehilangan tempat berteduh, kehilangan ketenangan dan keamanan. Belum lagi gambar-gambar pelarian yang meninggal dunia akibat karam di lautan. Kita bersyukur kepada Allah SWT di atas ketenangan dan keamanan yang Allah kurniakan kepada negara kita ini. Kita berdoa agar Allah memelihara keselamatan rantau ini. Di waktu yang sama kita seharusnya terus berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan saudara Islam kita, sama ada di Syria ataupun sesiapa sahaja yang berada dalam keadaan yang serupa seperti mereka. Hulurkanlah bantuan kepada badan-badan rasmi yang mengendalikan usaha untuk membantu golongan pelarian tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keamanan kepada mereka yang terjejas insyaallah, serta menghadiahkan kepada kita kesejahteraan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.